Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya nak cerita sikit pasal istilah-istilah yang diguna pakai oleh anak-anak kapal, kabin dan juga pilot-pilot ataupun juruterbang. Lepas ini. Istilah-istilah yang guna pakai oleh cabin crew dan juga pilot-pilot ni biasa bukan sahaja pilot dan cabin crew, tapi diguna pakai oleh orang-orang yang bekerja dalam industri penerbangan. Okey, saya ada dalam 21 istilah-istilah yang biasa, common, yang diguna pakai. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, iaitu narrow body. Narrow body ni istilahnya kapal kecil. Kapal kecil ni mempunyai satu lorong ataupun satu aisle. Kalau ada kapal yang satu aisle tu, maknanya narrow body, kapal-kapal narrow body. Contoh kapal narrow body macam 737, 800 series, 400 series, 900 series ataupun Airbus A320 yang ada dipakai oleh AirAsia punya domestic flight tu kan. Itu kapal narrow body. Okey, yang kedua ialah wide body. Wide body ni vice versa kepada narrow body. Maknanya dia ada dua laluan dalam kapal tu. Ada dua laluan ataupun dua aisle, double aisle panggil. Contoh kapal yang ada double aisle ni macam kapal A380, 747, 777, 330, Airbus 350 dan banyak lagi lah. Okey, yang ketiga ialah galley. Galley ni senang cerita, ianya bermaksud dapur lah. Dapur dalam kapal terbang. Kalau kapal kecil, selalunya dia ada dekat belakang sekali dengan depan sekali. Kalau kapal besar, dia ada dekat depan, atas, bawah, tengah, semua adalah. Okey, galley ni selalunya kat dalam galley ni ada oven lah. Ada oven, ada chiller dan ada ruangan tong sampah, ada ruangan untuk letak kad. Kad nanti saya cerita istilah juga tu. Kad yang ada makanan-makanan, tray-tray tu semua dekat dalam galley tu jugalah. Dan dalam galley juga kita orang letak barang-barang macam headphone, kacang, barang mainan untuk kanak-kanak dan macam-macam lagi lah. Dan yang keempat ialah taxi. Okey, taxi ni ejaan dia TAXI. Dia merujuk kepada bila mana kapal terbang itu bergerak di darat. Bila kapal bergerak di darat dia dipanggil taxi. Okey, bila kapal naik dinamakan airborne. Istilah yang seterusnya lah airborne. Bila kapal tu, bila mana tayar tu dah naik ke atas, dah berada di udara dah, panggil airborne. Okey, istilah yang seterusnya yang keenam ialah lavatory. Ialah tandas. Okey, tandas dipanggil lavatory dekat dalam dunia penerbangan. Yang ketujuh, aft. Aft merujuk kepada bahagian belakang kapal terbang. Okey, dipanggil macam, babe, hari ni kau kerja kat mana? Aku kerja kat aft galley. Galley belakang. Dia tak panggil galley at the back. Boleh juga, tapi selalunya panggil aft galley. Kalau bahagian depan, panggil forward galley. Tepi sebelah kanan, starboard. Tepi sebelah kiri, port side. Okey, yang ke-8 ialah SNY ataupun supernumerary. Dia refer kepada anak-anak kapal yang buat praktikal. Bila dah habis belajar apa semua khusus, terus bila nak start fly tu dia start dengan SNY dulu. So normally ada 2 ke 3 SNY. Lepas dia lulus SNY tu baru dia boleh terbang secara solo. Yang ke-9 ialah descent. Descent bila mana kapal tu bila tengah cruising dia start descent, dia turun ke bawah lah. Approaching merujuk kepada kapal mula approach ataupun ke arah untuk mendarat. Seterusnya ialah pushback. Pushback bila mana kapal tu ditolak, bila tutup pintu je kapal dah bergerak tu, itu panggil pushback. Sekali yang kapal mula ke belakang tu panggil pushback. Seterusnya ialah cut. Macam cakap tadi, cut ni biasanya berada di galley. Dia macam troli ke almari kecil tu yang boleh buka pintu, dalam tu penuh dengan tray dengan makanan-makanan semua. Biasanya kalau kau tengok bila dah
kru-kru nak serve makan tu, dia tolak kad tu lah. Seterusnya yang ke-14 ialah sektor. Okey, dalam dunia penerbangan, setiap cabin crew ada roster. So roster tu dalam roster tu tunjuklah macam mana korang pergi flight ke mana untuk certain tarikh dan certain bulan. So let's say kata hari ni saya ada 4 sektor. 4 sektor merujuk satu sektor bersamaan dengan satu penerbangan. Macam Kuala Lumpur ke Jakarta, satu penerbangan maknanya satu sektor. Macam tu. Kalau Jakarta Kuala Lumpur, another sektor. So dah 2 sektor. Macam tu lah. Seterusnya, deadhead. Deadhead ni macam kru yang tak bertugas. Misal kata dia kena bertugas untuk sektor Jakarta ke Kuala Lumpur. So daripada Kuala Lumpur ke Jakarta tu dia pakai uniform macam biasa, report duty macam biasa, tapi bila naik flight dia tak bekerja. Duduk kursi passenger terus ke Jakarta. So bila sampai Jakarta mungkin dia akan bermalam di Jakarta ataupun dia terus balik bekerja sebagai anak kapal dengan kapal terbang yang lain. Overhead bin, tempat letak bag. Seterusnya 17, standby office. Kru ada 2 jenis standby sebenarnya. So standby office dengan standby dekat rumah. Standby office mungkin dia kena pakai uniform, siap sedia, siap siaga dengan bag untuk bermalam. So bila sampai office mungkin certain hours dalam pukul 12 tengah hari sampai ke 6 petang ataupun sampai ke 4 petang macam tu, dia kena standby dekat office lah, duduklah kat office tu. Kalau apa-apa ada flight, office, orang-orang dalam office tu akan call dia lah, okay roll, ada flight. Macam tu. Kalau standby dekat rumah pula sama juga, cuma tak pakai uniform, lepak-lepak kat rumah je. Make sure cabin crew kena ensure yang dia boleh dihubungi. Jangan tutup handphone, lepas tu talian tak elok apa semualah. So dalam certain masa mungkin lagi lebih lama daripada yang dekat office tu. Mungkin dalam 8 jam. Standby dia 8 jam. Dan standby 8 jam ni mungkin untuk sehari, 2 hari ke 4 hari. Macam tu. Flight deck merujuk kepada cockpit. Panggil flight deck. Seterusnya, tech crew. Tech crew merujuk kepada juruterbang. Technical crew lah. Okay. Ferry flight. Okay, ferry flight ni mungkin, let's say, penerbangan yang tak ada penumpang. Hanya ada cabin crew saja. Selalunya kejadian-kejadian macam ni, saya bagi contoh, kapal nak ke Jeddah, ambil penumpang sahaja yang nak balik haji. Okay? So, bila nak pergi ke Jeddah tu, kosong. Okay? Bila Kuala Lumpur ke Jeddah, kosong. Tak ada penumpang. Panggil ferry flight. Dia ferry ke Jeddah, nak ambil penumpang balik Hajj daripada Jeddah ke Kuala Lumpur. Bukan ke Jeddah saja, mungkin ke tempat-tempat lain juga yang ada buat ferry flight ni. Dan yang terakhir sekali, yang ke-21 ialah night stop. Ataupun kalau direct translation maknanya malam berhenti. So berhenti bermalam lah. Berhenti flight dan bermalam. So bila sampai Johor, JB ataupun Pulau Pinang, cabin crew dalam jadual dia tu night stop. So bermalam lah. Keluar daripada kapal, tidur kat hotel, dan besok bangun, certain call time dibagi dan terus bekerja esoknya hari tu. Okey, itu saja pencerahan saya mengenai istilah-istilah dalam dunia penerbangan. Ini sikit sebanyak lah, ada banyak lagi sebenarnya. Tapi next time lah, kalau korang suka, boleh komen dekat bawah. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum and stay safe, stay home.